bertemu kembali. Hari ini kita akan belajar tentang unsur asing dalam bahasa Melayu. Dalam tajuk unsur asing dalam bahasa Melayu, kita akan belajar tentang latar belakang peminjaman unsur bahasa asing, sumber pinjaman iaitu dari bahasa Sanskrit, Arab, Parsi, Indonesia, Cina, Tamil, Portugis, Belanda dan Inggeris. Hasil pembelajaran dalam tajuk unsur asing dalam bahasa Melayu adalah murid seharusnya dapat mengenal pasti unsur asing, pinjaman dan bahasa sumbernya, mengkategorikan kosakata asing mengikut bidang, mengenaraikan unsur pinjaman iaitu konsonan, imbuhan dan kosakata, dan menjelaskan sebab peminjaman unsur bahasa asing. Latar belakang peminjaman unsur bahasa asing. Bahasa Melayu telah menerima kemasukan kata-kata daripada bahasa asing sejak abad ke-7 lagi, iaitu semasa Kepulauan Melayu di bawah pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Ketika itu, banyak kata dari bahasa Sanskrit diserap masuk ke dalam bahasa Melayu. Kedatangan Islam pada abad ke-13 menyebabkan banyak kosakata daripada bahasa Arab diserap masuk ke dalam bahasa Melayu. Kemudian, bahasa Melayu juga diperkaya oleh kemasukan kata-kata asing daripada bahasa Parsi, Portugis, Belanda, Tamil, Cina dan bahasa Inggeris. Peminjaman unsur asing. Peminjaman sesuatu kata bahasa asing dilakukan melalui dua cara, iaitu peminjaman terus dan peminjaman terjemahan. Peminjaman terus dilakukan dengan menyesuaikan ejaan dan sebutan sesuatu kata bahasa asing dengan sistem bahasa Melayu. Berikut merupakan contohnya. Peminjaman terjemahan pula dilakukan dengan mengambil makna dan konsep perkataan asing itu, kemudian dipadankan dengan perkataan dalam bahasa Melayu. Berikut merupakan contohnya. Sebab-sebab peminjaman. Peminjaman unsur asing dilakukan untuk memperkaya korpus bahasa Melayu. Peminjaman juga berlaku kerana keperluan masyarakat untuk mengungkapkan sesuatu sama ada perkara yang bersifat konkret ataupun konsep dan gagasan yang bersifat abstrak. Selain itu juga kerana keperluan untuk menamakan sesuatu benda, konsep ataupun fenomena baharu, kerana bahasa Melayu tidak mempunyai perkataan-perkataan yang sesuai untuk menjelaskan hal itu. Peminjaman juga dibuat kerana perkataan bahasa Melayu tidak menepati sesuatu maksud yang diperlukan. Kekerapan penggunaan perkataan asing itu lebih tinggi berbanding dengan penggunaan perkataan dalam bahasa Melayu, sehingga menjadikan perkataan dalam bahasa asing itu lebih mudah diingati. Peminjaman juga dilakukan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa moden. Oleh itu, peminjaman ini harus dibuat secara terancang. Jenis-jenis peminjaman unsur asing. Terdapat 7 jenis peminjaman, iaitu peminjaman tulen, yang merupakan peminjaman yang dilakukan secara penuh kata-kata daripada sesuatu bahasa asing. Seterusnya, peminjaman maksud, iaitu kata-kata yang berasal daripada bahasa asing dan diberikan maksud baru dalam bahasa Melayu. Peminjaman kacokan berlaku apabila ciri-ciri budaya asing yang ada persamaan dengan budaya sedia ada dalam bahasa Melayu. Peminjaman pemberian adalah kata-kata bahasa Melayu yang sedia ada digunakan untuk mengisi kekosongan kerana terdapat kata daripada budaya asing sukar digantikan dengan kata dalam bahasa Melayu. Diikuti peminjaman perpindah. Ia berlaku disebabkan bunyi-bunyi kata yang dipinjam menyebabkan maksud kata yang pertama berpindah kepada maksud kata yang kedua. Peminjaman dialek dilakukan daripada unsur-unsur dialek seperti dialek Kedah, Perak ataupun Kelantan.
Peminjaman kuno dianggap sebagai menghidupkan semula kata-kata lama untuk memenuhi keperluan pada zaman moden. Sumber pinjaman. Bahasa Sanskrit. Pengaruh bahasa Sanskrit wujud dalam bahasa Melayu sejak zaman bahasa Melayu kuno, iaitu sekitar abad ke-7 hingga abad ke-13. Bahasa Sanskrit dibawa oleh pedagang India yang datang berdagang di Kepulauan Melayu. Pengaruh bahasa Sanskrit meresap ke dalam bahasa Melayu melalui dua epik Hindu yang berjudul Ramayana dan Mahabharata. Bukti konkret pengaruh bahasa Sanskrit dapat ditemukan pada 4 buah batu bersurat abad ke-7, iaitu pada zaman kerajaan Sriwijaya. Terdapat 2 jenis peminjaman, iaitu peminjaman imbauan awalan dan akhiran serta peminjaman kosakata. Berikut merupakan contoh-contoh bagi peminjaman imbauan dari bahasa Sanskrit ke dalam bahasa Melayu. Berikut merupakan contoh-contoh peminjaman kosakata dari bahasa Sanskrit ke dalam bahasa Melayu. Bahasa Arab. Pengaruh bahasa Arab meresap ke dalam bahasa Melayu melalui kedatangan Islam ke alam Melayu oleh pedagang dan pendakwa Arab. Proses pengislaman bukan sahaja mengubah kepercayaan agama tetapi juga memberi kesan kepada budaya, sastra dan bahasa orang Melayu. Pengaruh bahasa Arab lebih dominan dalam bahasa Melayu berbanding dengan bahasa Sanskrit kerana bahasa Arab banyak mempengaruhi hal-hal berkaitan hukum. Terdapat 3 jenis peminjaman, iaitu peminjaman konsonan, imbauan dan kosakata. Berikut merupakan contoh-contoh peminjaman konsonan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Peminjaman imbauan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Peminjaman kosakata dari bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Bahasa Parsi. Bahasa Parsi lazimnya dikaitkan dengan bahasa Arab dan kemasukan agama Islam ke tanah Melayu. Kebanyakan pengaruh bahasa Parsi lebih tertumpu dalam lapangan kesusastraan dan gelaran raja-raja dan adat pertabalan seperti syah, nobat dan sebagainya. Terbahagi kepada 2 jenis peminjaman, iaitu peminjaman imbauan dan kosakata. Berikut merupakan contoh-contoh peminjaman imbauan dan kosakata dari bahasa Parsi. Bahasa Indonesia. Berikut merupakan contoh-contoh peminjaman kosakata dari bahasa Indonesia.
Bahasa Cina. Ini merupakan contoh-contoh kosakata bahasa Cina yang dipinjam oleh bahasa Melayu. Terdapat beberapa bahasa Cina yang mengalami perubahan makna selepas peminjaman. Berikut merupakan contoh-contohnya. Bahasa Tamil. Berikut merupakan kosakata bahasa Tamil yang dipinjam oleh bahasa Melayu. Bahasa Portugis. Ini merupakan contoh-contoh bagi kosakata bahasa Portugis yang dipinjam oleh bahasa Melayu. Bahasa Belanda. Berikut merupakan contoh-contoh kosakata bahasa Belanda yang dipinjam oleh bahasa Melayu. Bahasa Inggeris. Pengaruh bahasa Inggeris mula meresap masuk pada abad ke-18 semasa Inggeris bertapak di Pulau Pinang pada tahun 1786. Terdapat beberapa faktor yang mengibatkan bahasa Inggeris begitu berpengaruh terhadap bahasa Melayu. Yang pertama, dasar pemerintahan penjajah yang mengutamakan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris merupakan bahasa rasmi semasa pemerintahan Inggeris. Seterusnya, pendidikan Inggeris telah meningkatkan bilangan penutur bahasa Inggeris dalam kalangan orang Melayu. Peranan bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa, penggerapan istilah daripada bahasa Inggeris untuk membentuk bahasa Melayu menjadi bahasa moden. Akhir sekali, pengaruh media cetak dan media elektronik, khususnya iklan yang banyak menggunakan bahasa Inggeris. Berikut merupakan jenis-jenis peminjaman bahasa Inggeris dalam bahasa Melayu. Pengaruh bahasa Inggeris terhadap nahu bahasa Melayu. Penggunaan kata pemeri, ialah dan adalah yang berfungsi sebagai kopula bahasa Inggeris is atau are. Penggunaan ialah dan adalah telah dihuraikan oleh Zaba dalam bukunya Ilmu Mengarang Melayu. Dengan demikian, kata pemeri merupakan salah satu ciri unsur nahu bahasa Melayu. Penggunaan kata seorang, sebuah, seekor dan sebagainya ialah padanan dan n dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris, dan n digunakan untuk menunjukkan bentuk tunggal sesuatu kata nama. Wujud penggunaan beberapa rangkai kata dalam bahasa Melayu moden seperti berhubung dengan itu, in connection, berkenaan dengan, with regard to, tidak dapat dinafikan bahawa it cannot be denied that, sebagai akibat daripada, as a result of.
Kesan peminjaman bahasa Inggeris dalam bahasa Melayu. Pinjaman unsur bahasa asing ada kebaikan dan keburukannya. Kita lihat dulu kebaikannya. Kebaikan peminjaman adalah dapat menambahkan ketepatan maksud konsep yang hendak diperkatakan. Hal ini akan mewujudkan keadaan saling terjemah dengan bahasa moden lain. Seterusnya kita lihat kesan buruk atas peminjaman bahasa asing. Penggunaan perkataan daripada bahasa asing dengan sengaja atau dipaksa-paksa dapat menimbulkan kerugian kerana akan memburukkan rupa dan bunyi bahasa Melayu dan membanyakkan perkataan yang tidak akan difahami oleh pembaca. Kemungkinan besar terjadinya pencemaran bahasa. Hal ini terjadi sekiranya peminjaman dibuat secara sesuka hati. Hilangnya identiti bahasa Melayu itu sendiri. Penggunaan bahasa asing akan mencemari martabat bahasa Melayu. Penggunaan bahasa asing dalam bahasa Melayu akan menghilangkan kualiti, nilai serta ciri unggul bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Lama-kelamaan, beberapa ciri bahasa Melayu akan pupus dan digantikan dengan ciri-ciri bahasa lain. Oleh itu, bahasa Melayu akan menjadi bahasa rojak dan kemudiannya akan melucutkan keupayaannya fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Peminjaman bahasa asing juga akan mengibatkan struktur ayat dalam bahasa Melayu terganggu. Unsur asing dalam bahasa Melayu memberikan kesan kepada sesuatu bahasa, terutama apabila berlaku penyesuaian dan perubahan terhadap kosakata bahasa peminjam. Struktur ayat mungkin terganggu kerana bercampur adukkan dengan bahasa asing yang tidak betul dari segi tata bahasanya. Setakat ini sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi.